baginda pernah berhadapan dengan batu yang sangat keras. Salman Al-Farsi meminta Rasulullah untuk menguruskan batu besar ini. Kemudian Rasulullah mengetuk dengan satu jenis alat dan terpercik 3 percikan api. Api yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, aku menyaksikan bagaimana kota Yaman ini dibuka. Percikan yang kedua pun nampak kota Romawi dibuka. Percikan yang ketiga pun nampak kota Parsi dibuka. Kemudian para sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, yang bab Romawi itu Roma dulu ke Konstantinopel dulu? Maka Rasulullah kata kota Hercules akan dibuka lebih dahulu, Roma kemudian. Kemudian Rasulullah sambung lagi dengan hadis ini. Jadi tuan-tuan, apabila saya mengamati perang Khandaq, lokasi yang menyebutkan hadis ini dengan peristiwa 1453 yang menjadi bahan kajian kita pada hari ini, ada beberapa persamaan. Yang pertama, tuan-tuan dapat saksikan Nabi sangat berwawasan jauh ketika nak memberikan motivasi kepada para sahabat, ketika para sahabat gundah gulana berdepan dengan 10,000 pakatan Ahzab. Nabi berbicara bukan dengan jiwa kerdil, Nabi berbicara dengan jiwa besar, berbicara tentang Empire Byzantine, Rom, 5,000 km daripada Madinah. Maknanya Nabi berwawasan jauh. Dan Nabi SAW telah menggunakan research penyelidikan dengan sangat maksimum dalam peperangan Khandaq ini, seperti mendapat maklumat daripada Ibnu Abbas yang stay di Makkah dan tidak berhijrah. Ibnu Abbas ni yang bagi tahu bagaimana pergerakan pakatan Ahzab ini kepada Nabi. Maknanya Nabi bertindak berdasarkan maklumat, knowledge. Dan dalam peristiwa peperangan ini juga Nabi bersikap terbuka kepada idea asing, yaitu idea untuk menggali parit yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana bangsa Arab. Dan di dalam peperangan Khandaq ini juga tuan-tuan, kita dapat saksikan macam mana Nabi SAW seorang pemimpin yang walk the talk. Dia bukan setakat bagi arahan, padahal dia Nabi, dia Perdana Menteri, dia Ketua Tentera, tapi dia bekerja bersama-sama dengan tentera. 4 yang saya sebut ni ada pada cerita yang akan kita kongsi sekarang, iaitu Sultan Muhammad yang kedua, Rasulullah. Punya persamaan dengan pembukaan Konstantinopel. Kalau tadi saya sebutkan perang Khandaq, lokasi Nabi menyebutkan hadis Konstantinopel ni, ada banyak persamaan dengan peristiwa pembukaan Konstantinopel. Sekarang cuba balik buat kajian Fathul Makkah, perjanjian Hudaybiyah yang menjadi sebab turunnya surah Al-Fatah ini juga punya persamaan dengan peristiwa pembukaan Konstantinopel. Yang pertama, sesungguhnya surah ini membabitkan satu ramalan, yaitu benda yang tak berlaku depan mata lagi, tetapi Nabi yakin ia boleh berlaku. Ia adalah salah satu bentuk mukjizat, ramalan daripada Allah Ta'ala. Makkah akan jatuh ke tangan Nabi SAW. Demikianlah perkara yang sama berlaku pada Sultan Muhammad. Ia juga adalah hadis yang membabitkan benda belum berlaku. Ia adalah ramalan. Yang kedua tuan-tuan, ia adalah kisah keyakinan. Benda belum berlaku, tetapi Rasulullah bergerak terus daripada Madinah menuju ke Makkah untuk menunaikan apa yang beliau yakin, apa yang beliau telah bermimpi. Muhallirina ru'usihim muqassirina la takhafun. Rasulullah bermimpi bagaimana Nabi masuk ke kota Makkah dalam keadaan tunduk menaiki kuda, dalam keadaan tidak ada sebarang pertumpahan darah. Nabi nampak dalam mimpi dia, Nabi masuk ke kota Makkah dengan aman, dengan tenang. Nabi bangkit daripada lena, Nabi keluar daripada mimpi ini. Nabi terus bergerak dan membawa para sahabat menuju ke Madinah, ke Makkah. Tuan-tuan, ke Makkah 6 tahun Muslimin tak boleh percaya betul ke Nabi kata kita akan kawal Makkah. Tak ada orang yang percaya pada Nabi. Tetapi Nabi kata kita pergi.
Sebab aku yakin apa yang Allah Ta'ala tunjuk dalam mimpi ini akan berlaku. Cerita yang sama kepada Muhammad bin Murad Al-Fatih. Tak ada orang yakin Konstantinopel akan ditawan. Seluruh negara sudah ditawan. Rasulullah 27 peperangan Nabi dah menang. Nabi dah menang 27 peperangan. Satu tempat dia belum menang, iaitu Makkah. Konstantinopel satu-satunya tempat yang belum ditawan ketika seluruh kerajaan Osmania sudah berjaya menawan Rumelia dan Anatolia. Skrip yang sama berlaku tuan-tuan dan tuan-tuan.